Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung lagi untuk sambungan soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 4. Okey, ini adalah soalan nombor 4. Soalan nombor 4 juga kamu dah lalui dengan silibus yang saya dah ajar. Jadi kita akan buat ulang kaji sahaja untuk soalan nombor 4. Soalan penakulan logik. Ni tajuk dia adalah penakulan logik. Okey, tajuk penakulan logik ni kalau awak dapat, memang awak dapat pun setiap masa kan. Bagi saya tajuk penakulan logik ni adalah sumbangan markah. Okey, tajuk sumbangan markah. So awak kena kuasai tajuk ni. Okay, sebab tajuk ni senang ke atas je, yang bawah dia akan jadi susah lah. Okey. So kita lihat soalan ni, penakulan logik. Okey, nyatakan sama ada pernyataan yang berikut ialah pernyataan benar atau pernyataan palsu. Jadi dia cakap kita kena nyatakan sama ada dia adalah benar atau palsu. Ini adalah kebenaran dia, benar atau palsu. Okey. So sekarang ni situasi diberi kat sini adalah angka bererti. Angka bererti tak pernah jarang dengar kan? Yang ini ada dalam tingkatan 3 tak silap saya. Okey, tingkatan 3 ke tingkatan 2 saya tak ingat. Tapi lower form lah. Okey, angka bererti ni maksud dia kalau ada nombor, okey contohlah. Okey, saya bagi contoh 3, 4, 5, 6. Ni nombor 3456 something. Okey. So, ini nombor pertama yang awak jumpa ni, okey, nombor yang pertama awak jumpa ni adalah satu angka bererti. Okey, satu angka bererti. Kalau nombor yang kedua ni, digit yang kedua lah, bukan digit kedua maksud saya ni, nombor yang seterusnya. Okey, nombor yang seterusnya ni kita panggil dia sebagai dua angka bererti. Okey, dua angka bererti. Dan seterusnya yang ketiga kita panggil tiga angka bererti. Angka bererti maksudnya nombor yang depan selain daripada nombor kosong, kita anggap dia sebagai nombor satu angka bererti. Okey, dan kita akan baca nombor yang seterusnya akan jadi dua angka bererti, nombor yang seterusnya akan baca seperti tiga angka bererti dan seterusnya sampai habis. Okey, biasanya untuk angka bererti ni awak kena faham. Kalau nombor perpuluhan macam ni, okey saya terpadam pula. Okey, kalau nombor perpuluhan contohnya 0.04215, contoh ni contoh. Kalau ada nombor kosong ni, kosong bukan nombor. Maksud saya kosong tu nombor tapi dia bukan angka bererti. Okey, kosong ni bukan angka bererti. Kosong ni yang dalam point pun sama, bukan juga angka bererti. Maksudnya nombor selain kosong adalah angka bererti. Boleh faham kat situ? Angka bererti itu maksudnya nombor selain kosong. Kalau awak jumpa nombor pertama, okey, nombor pertama kita adalah nombor 4. So nombor 4 ni mewakili satu angka bererti. Itu maksud dia, angka bererti. Maksudnya nombor pertama yang kita jumpa dekat kiri mestilah selain daripada kosong. Okey, kalau awak jumpa nombor 4 ke, nombor negatif ke, itu adalah angka bererti. Maksudnya selain kosong. Okey, untuk kes ni, dia tak cakap berapa angka bererti. Okey, dia tak cakap langsung pun berapa angka bererti. Tapi kalau dia tak cakap angka bererti itu berapa, maksudnya dia nak satu angka bererti. Okey, satu angka bererti yang dibundarkan. Okey, nanti saya ajar macam mana nak bundarkan. Okey. Kalau dia tak sebut berapa angka bererti, maksudnya dia adalah satu angka bererti lah. Kalau dia sebut dua angka bererti, maksudnya nombor yang kedua. Maksudnya nombor 8 lah. Kalau dia cakap tiga angka bererti, kalau dia kata tiga angka bererti, maksudnya nombor satu. Maksudnya macam tu. Faham tak? Okey, kalau awak lihat dekat sini kan, dia ada nombor kosong. So kosong ni bukan angka bererti. Kalau dia kata angka bererti, maksudnya dia nak satu angka bererti, maksudnya nombor 2. Okey, nombor 2 kat sini. So ni adalah satu angka bererti.
Tapi biasanya angka bererti ni sentiasa dibundarkan. Sentiasa dibundarkan. Contoh, kalau saya minta dalam bentuk nombor biasa, kalau saya minta satu angka bererti satu angka bererti. Okey. So jawapan dia akan jadi 3000. Kenapa 3000? Sebab angka bererti yang pertama adalah 3 dan kita kena bundarkan tengok nombor depan dia. Nombor depan dia adalah nombor 4 iaitu kurang daripada 5. Okey, kalau dua angka bererti. Kalau dua angka bererti maksudnya awak dapat 3,500. Okey, kenapa? Sebab kita baca dua angka bererti dan kita bundarkan terus. Tambah satu sebab nombor dia nombor 5 dan ke atas. Okey, saya harap awak tahu macam mana nak bundar. Walaupun dia tak minta bundar, tapi kita sentiasa bundarkan. Okey. So sekarang ni, kalau kes nombor point, okey, kalau satu angka bererti macam sekarang ni yang bawah ni kan. Okey, kalau 0.04 tu adalah satu angka bererti, maksudnya jawapan dia adalah 0.04 lah. Sebabnya nombor kosong yang belakang kita tidak tulis sebabnya dia ada point kat depan. Okay, ada point kat depan kita tak tulis lah. Kita biarkan dia hilang. So 0.04 sebab kita bundarkan dia. Okay, kita bundarkan dia tambah kosong lah. So maksudnya dia akan jadi 0.04. Ini namanya angka bererti. So untuk kes macam soalan ni, bila kita bundarkan 0.281, okay, dan kita kena faham satu angka bererti adalah nombor 0.2. Okay, dan bila kita nak bundarkan dia, kita akan dapat 0.3 kan. Okay, so maksudnya satu angka bererti itu adalah nombor 3. Okay, satu angka bererti itu adalah nombor 3. Sebab kita nak nombor dia. Okay, kita nak nombor dia. Memang betul jawapan dia 0.3. Tapi, dia tak suruh awak cari nilai bagi satu angka bererti. Tak, dia tak suruh awak cari nilai. Maksudnya dia nak tanya awak berapakah digit dia. Maksudnya berapakah nombor tu. Okay, berapakah nilai yang terhasil, bukan nilai, berapakah nombor yang terhasil apabila telah dibundarkan. Contohnya macam ni, satu angka bererti nombor dia 4. Okay, walaupun 0.4 jawapan dia kan. Tapi kita nak satu angka bererti itu nombor 4. Kalau yang ni, nombor dia 5. Okay, itu maksud dia. Kalau yang atas ni, maksud dia nombor 3. Itulah, awak kena tahu dia punya digit. Okay, dia memang agak susah sebab awak tak pernah nampak benda ni. Dan saya pun baru faham. So, benda ni adalah benar. Okay, jawapan dia adalah benar. Sebabnya 0.281, okay, dia jadi 0.3 dan kita dapat digit 3. Siapa yang masuk tadi? Oh, dah masuk dah. Okay. So, dia benar. Dia agak complicated lagi. Awak boleh search Google atau benda ni tak ada dalam buku. Awak boleh search Google. Macam mana nak cari angka bererti bagi... tak boleh. Awak kena cakap dalam bahasa Inggeris. The significant figure of 0.281 is 3. Maksudnya macam itulah. Awak kena search je kat Google. Macam mana nak buat? Dia ada explanation kat situ. Tapi ni saya dah bagi tahu sebab saya pun tengok kat Google tadi macam mana dia buat kan. Sebab saya pun tak faham kenapa dia dapat 3. So saya faham apa yang saya faham, saya terangkan lah. Okay. Sebab benda ni jarang benda ni jarang sangat saya jumpa. Saya tak nampak sangat dalam buku yang dia bagi tahu macam ni. Yang saya tahu apa yang saya belajar selama matematik dulu, saya belajar bundarkan dan saya dapat hasil jawapan macam ni 0.3 dan sebagainya. Itu yang saya tahu. Okay, tapi bila saya tengok buku balik, dia tak ada jawapan jalan kerja, dia just bagi tahu jawapan dia benar. Itu saya pelik. Kenapa jawapan dia benar kan? Adakah buku ni salah? Tapi saya search balik Google, dia ada penerangan dia. Okay. So, apa-apa pun untuk pengetahuan pelajar, apabila awak bundarkan, dia memang dapat 0.3 ini awak kena tahu. Apabila dibundarkan, dia adalah 0.3. Okay. So, saya harap awak dapat tulis jawapan ni. Jawapan dia benar je. Okay, yang ni adalah cara penerangan saya lah. Mungkin awak tak apa-apa nampak sangat. Alright. So, implikasi.
Tulis songsangan bagi implikasi berikut. Okey, songsang ni maksudnya apa? Maksudnya kita menafikan. Okey, kita gunakan penafian. Penafian dalam statement ni. So, apakah penafian bagi implikasi tersebut? Okey, kita ada jika maka. Okey, kita ada jika maka kan? Jika negatif 4 lebih besar daripada negatif 8, maka 4 lebih besar daripada 4 lebih besar daripada 8. So, apakah dia punya penafian bagi jika maka tersebut? Apa dia punya songsangan? Tukar simbol bagus. Sebab, yelah, awak belajar kan? Ketaksamaan linear kan ada 4 simbol. Lebih jadi kurang, lebih besar jadi kurang dan sama dengan. Kan? Ni awak belajar. Positif jadi negatif, sama dengan jadi tak sama dengan. Yang ada slash. Okey, apa lagi simbol yang pelik-pelik awak boleh jumpa? Apa lagi? Simbol ni, ni jarang jumpa. Simbol ni dia jadi simbol ni. So, apa lagi? Sekejap saya cari lagi. Simbol ni kot. Dia jadi ni. Ni saya rasa awak pernah nampak ni. Ni simbol-simbol set lah. Jadi banyak sangat banyak. Ada yang slash, ada yang tak ada slash tapi dia tukar arah. Macam tu hati-hati. Lah, susah saya nak tulis. Okey. Yang ni lupa nak bagi tahu. Simbol ni 44 ni adalah simbol operasi set. Biasanya ada dalam penangkulan logik. So, dalam penangkulan logik ni kadang-kadang digunakan simbol operasi set. Kalau awak guna penafian, simbol yang persilangan ni lawan dia adalah kesatuan. Kalau simbol yang bentuk macam C ni sama maksud dengan lebih C maksud dia sama dengan kurang. Sebab bentuk dia macam ni kan. Bentuk dia macam C. Lebih kurang je maksud dia. Maksud dia sama. Cumanya dia lembut sikit. Kalau ketaksamaan ni kan tajam kan. Tajam dia punya bucu dia. Tapi kalau dalam operasi set ni, dia lembut sikit lengkung tu. Dia jadi macam tu. Tapi maksud dia sama. Okey, maksud dia sama. Maksudnya P adalah lebih kecil daripada Q. Itulah maksud dia. Okey. Jadi kalau awak faham kat sini, dia ada bulatan Q. Okey, dia ada bulatan P. So P lebih kecil daripada Q. Itulah maksud dia. Saya harap awak faham Maksud dia sangat sama. Cumanya dia dalam bentuk gambar raja Venn. Ni kalau P kurang daripada Q, maksudnya nilai P lebih kecil daripada Q. Itu maksud dia lah. Okey, jadi apa yang saya nak terangkan kat sini bukan tajuk operasi set, yang itu tajuk tadi. Okey, yang ni apa yang awak jawab tadi adalah negatif 4. Okey, negatif 4 kurang negatif 8. Jangan mana-mana awak pergi slash sebab kita tak pernah nampak pun ada slash kat sini. So, jangan buat slash salah nanti. Okay, so ini jawapan dia. Saya terpaksa tulis kat sini. Sebab apa? Sebab saya memang tulis kat sini je lah jawapan dia. Okay, sekejap saya kecilkan yang ni supaya tak mengganggu. Okay, so ni nota-nota dia. Awak boleh tengok macam mana nak fahamkan simbol-simbol yang ada, apa lawan dia kan. Songsangan tu maksud dia awak kena faham. Songsangan ni adalah implikasi tapi dalam bentuk yang dinafikan. Sekejap saya nak ketepikan benda ni. Mengganggu. Okay, sekejap Okay. Apa yang awak kena faham, kalau saya cakap tadi, implikasi implikasi. Okay, beza implikasi dengan songsangan ni saya tulis 4 sekali. Kan kita ada jika maka. Okay, anggaplah P ni sebagai ayat Jika P maka Q. P dengan Q ni saya guna warna lain lah. Saya letak warna merah atau biru. Biru hijau lah kot. Okay, P ialah biru. Q ialah hijau. Siapa yang bermasuk ni? Okay. Kemudian akas saya bagi tahu semua punya rumus. Akas ni maksudnya terbalik kan? Terbalikkan sahaja. So awak letak Q
Okey, awak letak P. Okey, maksudnya awak just terbalikkan. Senang je. Yang penting awak hafal apa itu susunan yang betul. First implikasi, lepas tu akas, lepas tu songsangan. Okey. Songsangan ni macam tadilah songsangan tu kita gunakan penafian. So penafian pada P dan penafian pada Q. Jadi ayat yang sama cumanya awak songsangkan sahaja dia punya kebenaran. Okey, bukan terbalikkan tapi songsangkan kebenaran. Kalau dia kata ya, awak kata tidak. Kalau dia kata tidak, awak kata ya. Itu maksud dia. Okey. Dan yang paling penting adalah kontrapositif. Okey, kontrapositif adalah terbalikkan daripada songsangan. Dia macam akas. Okey, dia macam akas tapi dia ada penafian. Okey, akas campur penafian. So at least benda ni awak kena faham susunan dia macam mana. Kalau dia tanya kontrapositif, saya rasa awak boleh buat. Awak tukarkan jadi akas, lepas tu awak nafikan balik. Dah dapat kontrapositif. Okey. Ni maksudnya negatif negatif P. Alright. So ini adalah dia punya rumus bagi soalan yang minta awak cari songsangan atau kontrapositif. Okey. Jadi yang ni awak tak perlu salin sebab rumusnya ada dalam buku teks. Tapi mana 3x5 tu mungkin awak dah tak ada kan, buku teks dah pulangkan. So boleh je search Google, tak perlu pun nak beli buku. Cari je rumus dia macam mana PDF pun banyak, buku teks PDF pun banyak. Okey. Tulis premis 2 di bawah untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, hujah berikut. Sekejap. Okey, okey, dia guna perkataan semua Okey, yang ni awak kena lihat balik buku teks. Okey, buku teks bab 3 kan, tak salah saya, penaklukan logik. Betul. Okey, jap mana dia punya rumus tu? Ni. Okey, yang ni sebenarnya awak tak perlu hafal tapi awak just biasakan. Okey, biasakan dengan soalan. Okey, saya nak letak mana Sekejap. Letak bawah lah. Okey. Di sini untuk soalan premis soalan C soalan C saya ambil part ni Okey. Sekejap, boleh ni mengganggu lah. Ni letak atas lah. Okey. Sekejap. Boleh hide tak? Boleh hide Okey, tak apalah. Okey, untuk premis 2 silap. Untuk premis 1 ni menggunakan perkataan semua. Okey, bila dia guna perkataan semua, maksudnya awak kena lihat adakah dia menggunakan bentuk 1 atau bentuk 2 atau bentuk 3. Okey. Jadi kat sini kita tengok alamak, mana Google Meet saya tadi, ada orang check ke? Oh, soalan tadi nak nyatakan nilai kebenaran. Okey, nanti saya check nanti saya akan bagi tahu kebenaran dia. Okey, ni saya nak habiskan jap sikit je. Okey, dia gunakan bentuk 1 sebabnya semua perkataan semua ni maksudnya bentuk 1 yang ada perkataan semua. Jadi bentuk 2 dengan bentuk 3 tidak boleh digunakan. Okey. Alright. So awak lihat apabila dia gunakan bentuk A, bentuk 1 ni, okey, awak lihat di sini siapa yang baru masuk? Kelas dah nak habis dah pun. Okey, gandaan 6. Okey, gandaan 6 ialah gandaan 2. Maksudnya situasi A dengan situasi B. Gandaan 6 ini adalah semua A dan gandaan 2 ni adalah semua B. Maksudnya macam itulah. Tengok semua A ialah B. Maksudnya semua gandaan 6 ialah gandaan 2. Semua A ialah B. Jadi gandaan 6 ni mewakili A, gandaan 2 mewakili B. Okey. Dan awak lihat di sini kesimpulan. Diberi kesimpulan iaitu 24 ialah gandaan 2. Maksudnya C ialah B. B kan gandaan 2.
Ni, gandaan 2 ni kan B. C ialah B. Kan? 24 ialah gandaan 2. So maksudnya untuk premis 2 ni, premis 2 awak guna C yang sama. Okey, C ialah 24. Okey, C ialah 24. So letaklah 24. Okey, 24 ialah A. Kan? 24 ialah A, di mana A ni adalah gandaan 6. So awak tukarkan A dengan gandaan 6. Ini senang je sebab dia directly answer. Jawapan dia ada je dekat dalam hujah. Ada je dalam premis. Yang penting awak kena tahu apa yang dia edit dekat sini. Dia letak apa kat sini? Apa C dia? Okay, C dia adalah 24. So bila C dia 24, automatic premis 2 C dia juga adalah sama. Tak boleh lain, mesti sama. Yang membezakan ayat belakang adalah A dan B sahaja. Awak boleh tengok daripada atas. Ambil balik. Apa ialah apa? A ialah B. Okay? So premis 2 ni sangat senang. Awak boleh tengok balik jawapan memang directly answer. Sebab tu saya cakap, topik penangkulan logik untuk hujah ni favorite sebab dia punya jawapan depan mata. Bukan hujah je Tajuk implikasi akar songsangan kontrapositif ni pun sama, depan mata je jawapan. Ada lagi satu tajuknya antijadian dengan akibat. Ni pun depan mata je jawapan. Semua jawapan yang dia tanya macam ni, semua ada dekat dalam ni semua ada dekat dalam soalan. Jawapan dia ada di dalam soalan. So kalau awak tinggalkan juga, maksudnya awak betul-betul sambil lewa. Kalau awak tinggalkan kalau awak jawab tapi salah tu tak apa. Kalau ni tak nak jawab, tinggalkan memanglah sambil lewa. Okey. So ini jawapan dia premis 2. Dan kita lihat balik soalan B tadi yang pelajar tadi cakap dia nak kebenaran. Sebab apa? Songsangan tersebut benar atau palsu. So awak kena tanyalah diri sendiri, adakah dia betul atau salah? Okay, adakah dia benar atau palsu? So awak kena soalkan diri sendiri. Awak lihat. Okay, lihat songsangan dia. Okay, ini songsangan dia. Negatif 4 kurang daripada negatif 8. Okey, jika negatif 4 kurang daripada negatif 8. So, sebenarnya salah ni sebab negatif 4 lebih besar daripada negatif 8. Kan? Kau belajar integer Integer ni kosong. Lepas tu ada negatif 4, negatif 8. So, negatif 8 ni lebih kecil daripada negatif 4. Kan? Kemudian ada 4 dengan 8. Yang belakang ni betul. Jadi awak kena tengok kat sini. Yang depan ni salah, palsu. Yang marker ni benar. Tapi ingat, dia ada formula dia. Awak boleh tengok dalam buku teks. Okey. Untuk implikasi, sentiasa benar. Kecuali dia benar dulu baru palsu. Okey, contoh saya bagi contoh. Okey, awak tengok kat sini buku teks. Okey ni. Bukan ni, ada lagi. Jap. Mana dia punya rumus? Okey ni. Okay, awak boleh lihat di sini. Okey, contoh saya terangkan kat awak. Okey, kalau awak tengok kat sini soalan dia. Siapa yang baru masuk ni? Kalau dah nak habis dah pun. Okey, memang palsu baca Tisha cakap. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, kita ada dua satu implikasi, satu songsangan. Okey, saya ambil balik kat sini. Awak tengok Untuk kes yang pertama. Okey, negatif 4 lebih besar daripada negatif 8, maksudnya benar sebabnya nombor negatif 4 ni lebih kecil, lebih besar. Negatif 4 ni lebih besar daripada negatif 8, so benar. Tapi 4 lebih besar daripada 8 ni palsu. Okey, kalau awak lihat di sini, okey, benar kemudian palsu akan menghasilkan jawapan palsu.
Okey. So jawapan bagi implikasi adalah palsu. Okey, implikasi jawapan dia adalah palsu. Okey. Untuk songsangan, alamak. Okey, tak apa. Dia tak boleh cantik. Untuk songsangan, tengok ni palsu, ni benar. So tengok kat sini palsu, benar. Sekejap saya guna warna hijau. Palsu, benar, jawapan dia benar. So jawapan dia benar lah. Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa implikasi dia jadi palsu, tiba-tiba songsangan dia jadi benar? Sebab awak belajar, ni konsep dia awak tengok kat sini. Benar jadi benar akan, benar jumpa benar akan jadi benar. Palsu jumpa benar akan jadi benar. Palsu jumpa palsu akan jadi benar. Kenapa semua benar kecuali satu je? Satu ni benar jumpa palsu dia akan jadi palsu. Itu sahaja yang akan menghasilkan pernyataan palsu. Kenapa? Okey, kenapa? Okey, awak lihat bila kita sentiasa benar dan kita sentiasa benar, kita akan suka. Kita akan suka kita sentiasa betul. Ya, dapat markah baik kan? Sentiasa benar. Okey, apabila kita buat salah, contohnya palsu, buat salah, first kita buat salah and then kita baiki kesalahan kita, maka kita adalah orang yang berjaya. Itulah maksudnya benar. Palsu benar jadi benar. Okey, ada juga orang yang selalu melakukan kesalahan dan dia selalu melakukan kesalahan. Tapi tak apa, masih ada peluang lagi untuk baiki diri. Jadi kita boleh anggap dia positif, benar. Tapi kalau orang ni, bila dia dah benar, tapi dia terpesong. Benar. Sekejap. Contoh satu, yang lagi satu ni. Sekejap ni sama dengan Okay, kalau dia benar, tapi at the end dia palsu. Maksudnya first dia dah buat betul, and then dia buat salah. Automatik orang akan pandang serong. So dia akan jadi palsu. So ini saja satu benda yang akan membuatkan orang jadi marah. Okay, itu contoh yang senang nak ingat lah. Okay, so kalau awak nak senang, anggap je semua benar. Palsu ke, benar ke benar, jawapan dia benar. Palsu ke benar, jawapan dia benar, semua benar. Tapi hanya ada satu je yang cacat. Apabila awak buat benda yang betul, tiba-tiba hujung-hujung tu awak buat benda yang salah. So automatik orang akan hilang rasa hormat. Itulah contohnya. Itu kita nak bagi satu kesimpulan untuk awak ingat dengan mudah. Okay, senang sikit awak nak ingat. Hanya ada satu perkara yang penting. Satu saja yang palsu. Okey, kenapa kalau implikasi dia palsu, akar dia jadi benar? Kenapa? Okey, awak lihat implikasi dia palsu, songsangan dia benar. Okey, senang je saya bagi satu konsep macam tadi. Ni ni ambil balik ni. Ambil balik yang rumus tadi, formula tadi. Oops, yang ni tak payah padam. Okey, ni So kalau contohlah awak dapat sini palsu palsu. Implikasi, implikasi nilai kebenaran bagi implikasi sentiasa sama dengan kontrapositif. Nilai kontrapositif, nilai kebenaran dengan implikasi sentiasa sama. Kalau awak lihat kat table ni, warna dia warna peach. Warna dia warna peach. Sama warna. Maksudnya benar, sama. Palsu, palsu. Benar. Maksudnya dia punya hubungan kait antara kebenaran, ni nilai kebenaran nilai kebenaran sentiasa sama. Implikasi dengan kontrapositif sentiasa sama. Nilai kebenaran. Manakala untuk akas dan songsangan dia adalah sama. Dia sama. Akas dengan songsangan nilai kebenaran dia sama. Tapi kadang-kadang tak semestinya dia sentiasa benar kan. Ikut kepada situasi soalan. Kalau awak cari akas ni tiba-tiba dia kata palsu-palsu. Kalau akas ni contohlah akas ni dia jadi benar. Dia jadi benar, contohnya dia jadi benar, yang ni jadi palsu. So jawapan akhir dia mungkin palsu. So mungkin awak boleh katakan bahawa yang ini pun palsu. Ikut kepada soalan. Kalau sini palsu, sini pun palsu. Ikut soalan tu. So awak kena check.
Okay, awak kena check nak tak nak, awak kena check. Dia tak semestinya benar. Kadang-kadang dia boleh jadi palsu dan awak kena check. Nilai kebenaran dia sentiasa sama. Kalau awak dapat nilai kebenaran untuk implikasi, awak juga boleh dapat secara automatik kontrapositif. Dan kalau awak dapat untuk akas, awak boleh dapat secara automatik untuk songsangan. Jadi untuk kes soalan ni jawapan dia adalah benar. Okay. So kalau awak punya akas tu benar, maka songsangan juga benar. Dan jawapan akhir awak adalah benar. Okay, nilai kebenaran dia adalah benar. So ingat, tabel ni sangat penting. Awak kena bermain dengan soalan ni. Macam mana nak cari nilai kebenaran? Okay, tabel ni warna dia merujuk kepada apa yang sama. Kontrapositif sama dengan penyataan. Warna purple maksudnya dia sama. Yang penting depan ni. Depan ni kalau awak tak dapat, awak takkan tahu. Okay, benar dengan benar sentiasa benar. Palsu dengan benar pun sentiasa benar. Palsu dengan palsu pun sentiasa benar. Semua sentiasa benar. Kecuali satu yang cacat. Okay, yang cacat adalah benar palsu jadi palsu. Itu saja yang awak kena tahu. Awak dapat depan ni, awak boleh cari yang semua ni. Okay. Jadi yang depan ni penting. Okay, so jawapan dia okay, benar. Sekejap, okay, jawapan dia benar. So ini dia punya ni. Untuk 4A jawapan dia benar, awak dapat 1 markah. Dekat sini kalau awak jawab dia punya songsangan, awak dapat 1 markah. Kalau awak jawab dia punya kebenaran, awak dapat 1 markah. Dan kalau awak buat lagi sini, awak dapat 1 markah. So total 4 markah. Tapi kat sini dia tulis 5. So mungkin bonus lah kot. Kan? Biasa macam tu lah. Okay, so ini gandaan A pula. Tak perasan. Gandaan 6. Gandaan 6. Tak perasan. Okay. Dah, itu je lah. Ni ada dia punya jawapan. Pendek je. Yang lebih-lebih ni adalah penerangan saya. Awak nak salin boleh, awak tak nak pun tak apa. Yang penting awak kena faham. Okay, ni penerangan saya. Okay. Yang ini jawapan dia. Pendek je jawapan dia. Yang penting awak kena faham macam mana nak buat. Alright. So itu je lah yang saya nak explain. Dan ada lagi soalan. Soalan 5 untuk tingkatan 5 lah. Tingkatan 4 belum belajar lagi. Tingkatan 5, tolong buat soalan 5. Okay, awak boleh buat dan try semak jawapan. Next week next week pula. Naik next week tu akan saya bincangkan soalan 5 dan 6. Buat soalan nombor 5, ini tajuk ubahan tingkatan 5. Right, itu saja. Untuk kehadiran. Sekejap, kehadiran Mac. Sekejap. Okay. So ini link kehadiran disediakan dan itu sajalah yang saya boleh ajar ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa 2 next week yang akan datang.